I'm not involved in any quarrel or dispute with anyone. I tried to be professional in my conduct all these years in politics. The only reason I suspect this suspected arson could occur is due to the media statement I issued on 28 December 2023. Saya tak ada bergaduh dengan mana-mana pihak. Setahu saya tak ada gaduh, tak ada bertelingkah, tak ada enemy pun bagi saya lah. Kalau orang anggap saya enemy itu mungkin lain lah. Jadi dalam keadaan yang terkini di mana semua aman, tenteram, tak ada pergaduhan, saya rasa satu-satu kemungkinan besar berlaku arson ini adalah berbangkit daripada kenyataan media yang saya keluarkan pada 28 hari bulan Disember 2023. My media statement was in response to the suggestion by the federal government to form a committee headed by Chief Justice Tun Jaki bin Tun Azmi to study the conflicts between Sharia law and the Constitution. The 11 members of this committee are all Muslims. I suggested that non-Muslim constitutional experts be appointed into the committee so that non-Muslim views with regard to the provisions in the federal constitution will also be taken into account before proposal for any change of our law is made. I specifically state that the views of non-Muslims with regard to the provisions in the federal constitution be taken into account. Never at any point of time did I say that they interfere in Islamic law or Islamic matter. Saya ingin menekankan di sini. Anda boleh baca saya punya media statement yang sudah saya keluarkan dari 3 bahasa. Iaitu bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bahasa Mandarin. Tak pernah saya minta mana-mana anggota yang akan dipilih dilantik itu mencampuri hal Islam. Saya dengan jelas menyatakan supaya kerana dalam komiti ini 11 orang adalah semua orang Islam dan kerana jawatan kuasa ini sedang mengkaji bagaimana menyelaraskan undang-undang syariah dengan undang-undang dengan perlembagaan persekutuan. Jadi pada hemat saya sebagai seorang peguam dan sebagai seorang ahli parlimen, penyelarasan ini kalau berlaku kadang-kadang mesti meminda perlembagaan persekutuan. Nah, saya jangkalah perlembagaan pindah kepada perlembagaan persekutuan ini kemungkinan akan dicadangkan. Jadi saya tekankan minta seorang ataupun orang kepakar, bukan siapa-siapa, bukan Islam, yang ada kepakaran dalam perlembagaan persekutuan untuk memberi pandangan tentang peruntukan perlembagaan persekutuan. Jelas tak ada bagi pandangan tentang hukum syariat ke, Islamic law ke, atau apa-apa hal tentang Islam, mengubah undang-undang Islam lagi. Ini dia kata saya cadang untuk lantik yang bukan Islam masuk untuk begini. Ini dan contoh ketiga, saya rasa lagi banyak contoh lah. Saya pagi-pagi tadi tak sempat saya baca sekali lagi apa yang mereka katakan. Yang ketiga, dikatakan saya showkan campur tangan urusan pengharmonian institusi Mahkamah Syariah oleh pakar perundangan bukan Islam. Tengok, dia kata saya cadangkan pakar bukan Islam ini untuk campur tangan dalam institusi Mahkamah Syariah. Bila? Mana perkataan ini ada? Ini satu fitnah besar. Above are the exact words used by them. Diorang boleh bacalah apa yang mereka cakap ni. Saya tak senaraikan semua nama-nama mereka. Dan such past and bersatu leaders
have defamed me and misled our society, especially the Muslim community. They owe the public an apology. They have also, through their statement, instigated hate against me. The fruit of hate is violence. Kerana mereka mengapi-apikan, menghasut orang untuk benci saya. Kalau kita tahu hakikat kebencian ialah keganasan, itulah yang berlaku bagi saya. Saya syakilah. Kalau tidak, kenapa orang nak bakar saya punya kereta, saya punya rumah, nak bakar kalau saya dalam rumah, bagi saya mati dalam rumah untuk bunuh saya. When DAP was working with PAS under Pakatan Rakyat, we were taught that defaming someone is a grave sin. Unfortunately, we now see many PAS leaders defame people freely. Semasa DAP bekerja sama dengan PAS dulu, di bawah Pakatan Rakyat, kita bukan Muslim telah diajar oleh orang-orang PAS. Fitnah itu satu dosa besar. Ada yang gunakan perkataan lebih teruk daripada membunuh. Itulah yang diberitahu. Tapi sekarang ni, kita nampak pemimpin-pemimpin PAS, ramai daripada mereka, saya berkata semua, bebas memfitnah orang. Macam yang saya tunjukkan tadi. Saya kata, bagi pandangan tentang pindaan, tentang perlembagaan persekutuan. Dia kata, saya minta yang bukan Islam ini, untuk bagi pandangan mengubah undang-undang Islam, atau masuk campur isu Mahkamah Syariah. Ini satu fitnah besar. We must not be seen solely from the religious perspective. Akhir sekali, I forgive those who want to burn my cars, my house, and even harm my family, if they have been misled by falsehood and instigated by others to hate and commit violence. As a lawyer for 38 years, and have been in public service for 33 years, I know it is never a happy life to live if you are involved in a crime and live in fear. I invite them to turn over a new leaf, be a good citizen, and don't cause worries to their families. Your family members love you, and when you are involved in a crime, it causes them much pain, sleepless night, and endless worry. Sebagai seorang peguam 38 tahun, saya buat macam-macam kes. Kes bunuh pun ada, kes trafficking dada 39B pun ada, kes-kes jenayah, dada, macam-macam. Biasanya, selain daripada orang itu yang melakukan kesalahan, dia takut, dia masuk penjara, dia takut macam-macam lah. Hukuman akan ataupun cara polis melayan mereka. Bukan mereka saja hidup tak happy, tak gembira. Mereka senantiasa hidup dalam ketakutan. Dan bukan mereka saja, ahli keluarga mereka. Saya peguam, saya tahu semua mereka mengadukan kepada saya. Saya ahli parlimen pun ramai jumpa saya. Ini asing, ini bukan kes saya. Kes-kes yang berlaku pun baru-baru ini, mereka jumpa saya. Mereka tahu salah-salah, mau jumpa saya. Mau tolong selesaikan. Saya mohon mereka lah, kalau mereka telah terpesong kerana kepalsuan ataupun fitnah yang dilakukan oleh setengah-setengah pihak, mereka lakukan ini, bertaubatlah. Saya maafkan. Tapi ini satu kelas kesalahan dari segi jenayah. Saya harap mereka bertaubat. Hiduplah. Mana hidup Tuhan bagi kita satu satu nyawa saja. Hiduplah gembira. Jangan buat perkara-perkara ini yang menyebabkan anda terpaksa hiding everywhere. Nak sembunyikan diri, takut-takut dijumpai. Bukan caranya. Jangan diperdayakan oleh mana-mana pihak. Yang saya cakap asal kes yang jumpa saya ni, mereka dipergunakan oleh along-along nak bakar rumah, bagi molokot kotel dia bom molokot.
Kemudian lepas itu sudah ada video, takut jumpa saya. Begitulah, jangan dipergunakan. Jadi harapan saya pun berharap siapa-siapa orang ini, mereka dapat menjadi orang baik, jangan dipergunakan, kerana saya sudah di Aitawa 5 generasi. Setahu saya, kita tak ada musuh di Aitawa. Jadi orang di sini memang baik dengan saya. Saya terus bagi tahu, rumah saya tak ada CCTV. Kerana saya rasa tak perlu. Semua persekitaran, semua orang kenal. Jadi saya sayangkan Malaysia. Inilah satu-satunya negara untuk saya. Saya pun berharap jangan-jangan mereka yang menghasut menjadikan Malaysia ini menggalakkan orang to hate dan membenci orang lain dan mengamalkan cara mengganas ini. Kerana kita nampak begitu pentingnya ketenteraman awam ini. Peace of a nation is sacrosanct. Cannot be bought by money. We see so many countries at war. We see so many, kalau not at war dengan lain-lain negara berperang, dalam perang saudara, kerana kelompok-kelompok berlainan, semua orang susah. Jadi marilah kita jadikan Malaysia sebuah negara yang terbaik. Itulah kenyataan media yang hendak saya berikan pagi ini.